Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-147. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-107, Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan di antara orang munafik juga ialah orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan orang Islam dan menguatkan keingkaran mereka sendiri serta memecah belahkan perpaduan orang yang beriman. Dan juga untuk dijadikan tempat intipan bagi orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Dan apabila tujuan mereka yang buruk itu ketara, mereka akan bersumpah dengan berkata, tidaklah yang kami kendaki dengan mendirikan masjid ini, melainkan untuk kebaikan semata-mata. Padahal Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka adalah berdusta. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitab Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-107 surah At-Taubah ini menegaskan bahawa di samping kelompok munafikin yang disebut di dalam ayat lalu, ada juga di antara mereka yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan kepada orang mukmin secara khususnya dan masyarakat secara umumnya. Hal ini mereka lakukan untuk memecah belahkan antara orang mukmin yang telah mantap imannya dan untuk menunggu orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya sejak dahulu, iaitulah Abu Amir Ar-Rahib. Mereka pasti bersumpah bahawa mereka membangunkan masjid itu untuk kebaikan, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui dan Maha menyaksi bahawa mereka adalah pendusta sama ada di dalam sumpah mereka maupun dalam hal-hal lain. Sebab turunnya ayat ini dan beberapa ayat berikutnya adalah berkaitan dengan usaha sekelompok kaum munafikin yang mendirikan masjid dengan tujuan menyambut kehadiran seorang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Dia menuju ke Kaisar Romawi dan memeluk agama Kristian dan akan ditokohkan. Oleh itu, kaum munafikin mendirikan tempat berkumpul bagi para pendokonya untuk menanti kedatangan Abu Amir. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab membawa riwayat bahawa Bani Amr bin Auf mendirikan Masjid Quba dan mereka mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk solat di sana. Lalu baginda memperkenankannya. Hal ini mengundang perasaan iri pada hati Bani Ghani bin Auf, sehingga mereka juga mendirikan masjid dan mengundang Rasulullah SAW. Namun ketika itu baginda sedang sibuk bersiap menuju ke Tabuk. Sekembalinya baginda dari Tabuk dan berdirinya masjid Bani Ghanim, Rasulullah SAW menuju ke sana dan solat.
Ketika itu turunlah ayat ini, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membakar dan menghancurkan masjid tersebut, bahkan menjadikan lokasi itu sebagai tempat pembuangan sampah dan bangkai binatang. Menurut Asy-Sya'rawi, najis lahiriah di lokasi itu bertujuan untuk membersihkannya daripada najis batiniah, kerana niat buruk mereka adalah cerminan kepada najis batiniah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab mentafsirkan makna kalimah masjid yang diambil daripada kata sujud yang membawa maksud taat, patuh dan tunduk dengan penuh hormat. Meletakkan dahi, kedua tapak tangan dan jari-jari kaki adalah bentuk zahir yang jelas dari makna-makna sujud ini. Dari sini, bangunan yang secara umum digunakan untuk sujud, solat dan mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan masjid. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-107 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa ahli tafsir sependapat bahawa yang mendorong mereka mendirikan masjid adalah Abu Amir yang merupakan seorang pendeta daripada golongan Khazraj. Pada masa jahiliah, dia adalah pemeluk agama Nasrani dan mempunyai kedudukan di mata kaumnya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba kembali di Madinah selepas perang Tabuk, para mukmin sudah berkumpul di sekitar baginda dan Islam ketika itu mempunyai kedudukan yang cukup kuat. Maka Abu Amir bersumpah akan memerangi baginda sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Dia pernah memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud dan Hunain. Tetapi ketika diketahui Islam terus berkembang, dia lari ke Syam. Bermula dari situ dia menggerakkan kaumnya yang munafik untuk mempersiapkan kelengkapan mendirikan masjid. Dia menyatakan bahawa dia akan datang kepada kaumnya yang akan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Golongan munafik di Madinah membenarkan ucapan Abu Amir tersebut. Mereka mengakui mendirikan masjid itu adalah untuk melemahkan para mukmin dan sebagai tempat menanti Abu Amir yang disebut-sebut akan datang memerangi Allah dan Rasulnya. Setelah mendirikan masjid tersebut, para munafik bersumpah bahawa mereka membinanya semata-mata untuk kebaikan. Dengan masjid itu mereka mengharapkan orang yang lemah dan orang yang tak dapat pergi ke Masjid Quba disebabkan hujan dapat menunaikan solat di masjid ini. Mereka mengatakan demikian untuk menipu baginda sallallahu alaihi wasallam supaya baginda solat bersama mereka di masjid baru. Namun Allah mengetahui niat mereka dan menunjukkan bahawa mereka itu adalah orang dusta dan munafik. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-107 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa masjid baru yang didirikan itu atas dasar 4 maksud jahat. Pertama, hendak membuat dirar, iaitu bencana atau bahaya, terutamanya niat jahat dan pengkhianatan yang dipelopori oleh seorang kafir yang mengkhianati kaumnya, iaitu Abu Amir. Kedua, masjid ini jelas dapat dilihat didirikan bukan dengan iman, tetapi dengan kufur. Ketiga, dengan mendirikan masjid ini, masyarakat yang bersatu akan menjadi berpecah belah kerana tempat berjemaah di kota Madinah hanya satu, iaitu Masjid Quba. Jika mendirikan masjid lain tanpa ketentuan daripada Rasul, sudah terang ia membawa perpecahan kaum muslimin. Keempat, mereka ingin menjadikan masjid itu sebagai tempat mengintip gerak-geri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang beriman seperti yang dicadangkan oleh Abu Amir. Profesor Dr. Hamka menyatakan lagi bahawa segala alasan yang mereka kemukakan dengan mengatakan masjid itu didirikan atas tujuan kebaikan adalah dusta belaka. Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui walau mereka bersumpah bagaimana sekalipun. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menjadi saksi di atas pendustaan mereka itu. Manakala
Profesor Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi memberikan tema bagi ayat ke-107 surah At-Taubah ini dengan waspada orang yang mempergunakan masjid sebagai muslihat. Kita perlu waspada, kadangkala kerosakan itu selalu dilakukan atas nama reformasi. Tafsiran ringkas yang diberikan adalah kadangkala jalan yang baik seperti mendirikan masjid itu dapat menjadikan sumber mara bahaya dan perpecahan bagi Islam dan penganutnya. Sidang pendengar yang dimuliakan, demikianlah tafsir bagi ayat ke-107 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-107 surah At-Taubah ini menerangkan kepada kita bahawa dalam kalangan munafik, mereka mendirikan masjid atas niat ingin memecah belahkan orang mukmin serta mengambil kesempatan untuk menghancurkan umat Islam. Sedangkan masjid adalah tempat yang suci untuk beribadah. Tetapi pihak munafikin menggunakannya untuk tujuan kejahatan. Bahkan mereka berdusta mengatakan masjid itu didirikan untuk kebaikan, sedangkan Allah mengetahui segala niat buruk mereka. Ayat ke-107 surah At-Taubah ini mengingatkan kita bahawa masjid perlu dihidupkan dengan ketakwaan. Pembinaan masjid perlu didasari dengan iman dan niat yang tulus kerana Allah. Hal ini kerana masjid ini akan digunakan untuk ibadah yang mengekalkan takwa dalam diri umat Islam. Antara tujuan pembinaan masjid adalah untuk menyatukan umat Islam dalam satu saf berjamaah di dalam solat maupun di luar solat. Masjid juga adalah pusat untuk mengeratkan hubungan sesama umat Islam. Akhirnya, dengan kesatuan itulah yang akan menguatkan dan bantu menegakkan syiar Islam di atas muka bumi ini. Maka, pembinaan masjid atas niat yang tidak baik dan bertentangan merupakan satu tindakan yang buruk. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahawa sesungguhnya masjid-masjid itu untuk ibadah kepada Allah semata-mata, maka janganlah kamu seru dan sembah sesiapa pun bersama-sama Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-107 surah At-Taubah ini ialah, pertama, tujuan membina masjid perlu dimatlamatkan untuk kebaikan umat Islam supaya umat Islam semakin erat ukhuwahnya dan akhirnya bersatu menegakkan Islam dengan kekuatan silaturrahim itu. Kedua, umat Islam perlu menghidupkan masjid-masjid dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam perlu berwaspada dengan muslihat musuh yang zahirnya kelihatan baik seperti membina masjid. Namun di sebaliknya, ada perancangan tersembunyi untuk menghancurkan umat Islam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.